Selamat sejahtera kepada doktor. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat yang Pelbagai dalam kalangan pelajar UNIMAS. Bagi pengenalan, Malaysia merupakan sebuah negara yang dibina atas asas masyarakat majmuk. Konsep ini dipromulgakan oleh J.S. Funiverse pada tahun 1948 yang menyatakan kumpulan etnik dalam masyarakat majmuk bercampur tetapi tidak bergabung. Dalam konteks ini, penghayatan etika dan peradaban adalah elemen penting bagi menjamin kesepaduan sosial yang berterusan. Kajian ini memberi tumpuan kepada pelajar UNIMAS yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya di Sarawak. Hal ini juga bertujuan untuk menganalisis ataupun menilai tahap kesedaran etika dan menganalisis corak interaksi sosial mereka di dalam kampus. Pagi dan salam sejahtera, saya sejawat dari kumpulan 15. Saya ingin membentangkan metodologi atau kaedah pendidikan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugasan kami. Kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu menemui pelajar UNIMAS. Kami telah menubuh sebanyak 5 orang pelajar UNIMAS dari fakulti berbeza. Tujuan kami menubuh mereka kerana kami ingin mendapatkan pandangan dan pendapat yang berbeza bagi tajuk kajian kami. Sekaligus kami akan mendapatkan hasil dapatan kajian bagi tugasan kami. Selain itu, kami juga menggunakan internet untuk membantu kami dalam mendapatkan lebih banyak lagi dapatan kajian yang berkaitan dengan apa yang kami kaji, iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian pelajar di UNIMAS. Okey, itu sahaja pada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan beralih kepada hasil dapatan kajian, iaitu kepentingan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar UNIMAS. Berdasarkan temu bual yang kami lakukan, terdapat beberapa kepentingan yang kami dapati. Antaranya ialah dapat membentuk disiplin pelajar. Yang kedua, meningkatkan moral individu. Yang ketiga, mengekalkan keharmonian dalam kalangan pelajar UNIMAS. Nama saya Ihsan Nadawi bin Muhammad Faris Izzuddin. Saya akan menyambung pembentangan daripada saudara Wellness sebentar tadi berkaitan dengan kepentingan nilai etika dan peradaban dalam kalangan pelajar di UNIMAS. Antara kepentingan nilai etika dan peradaban dalam kalangan pelajar di UNIMAS ialah dapat mengekalkan keharmonian. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pelajar menerapkan nilai etika dan peradaban dalam diri, mereka akan lebih cenderung untuk tidak melakukan perkara seperti membuli maupun melakukan diskriminasi terhadap kaum lain. Selain itu, etika dan peradaban juga dapat mengurangkan masalah sosial yang berlaku di UNIMAS. Hal ini kerana apabila pelajar menerapkan nilai etika dan peradaban dalam diri, hal tersebut akan menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menjaga imej universiti yang akan menyebabkan mereka tidak melakukan mana-mana masalah sosial yang di dalam UNIMAS maupun di luar UNIMAS untuk menjaga nama baik universiti. Lain sekali, etika dan peradaban juga akan dapat mengurangkan diskriminasi dan juga stereotip di dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana etika dan peradaban akan dapat membentuk sikap toleransi dan juga empati dalam kalangan pelajar yang seterusnya akan menyebabkan mereka melihat perbezaan pada kaum lain sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan bukan sesuatu yang boleh dijadikan asas untuk mereka berprasangka terhadap kaum yang lain. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Okey, bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan beberapa langkah awal untuk mengekalkan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai di dalam kalangan pelajar UNIMAS. Jadi yang pertama ialah pendidikan awal. Jadi pendidikan awal ini sangat penting sejak daripada bangku sekolah maupun universiti lagi kerana ia dapat membantu pelajar untuk memahami tentang kepelbagaian kaum, agama dan budaya serta dapat mengelakkan kesalahfahaman terjadi dalam pergaulan seharian. Yang kedua ialah pelajar perlu mengamalkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Sikap menghormati ini dapat ditunjukkan melalui tingkah laku yang baik serta penggunaan bahasa yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan rakan yang berbeza kaum dan agama. Seterusnya ialah penglibatan aktiviti bersama seperti sukan dan gotong royong
juga merupakan langkah yang berkesan. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan antara pelajar daripada pelbagai latar belakang dan membantu untuk mengurangkan risiko prejudis. Oke, seterusnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk membentangkan langkah yang lain. Seterusnya saya akan bercakap langkah yang ditinggalkan oleh kawan saya, iaitu langkah kelima ialah mengadakan aktiviti sukan. Aktiviti sukan ini bagus untuk pelajar UNIMAS untuk mengekalkan peradaban dan etika dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan aktiviti sukan dapat mengekalkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Yang keenam adalah ceramah kesedaran. Ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara pelajar UNIMAS dengan rakan-rakan mereka. Yang keenam ialah menasihati rakan. Menasihati rakan ini adalah bagus untuk mengekalkan hubungan antara rakan dengan rakan. Ini menyebabkan pegerangan atau etika boleh ditegur atau menerima nasihat. Yang ke-8 ialah pendidikan antara budaya. Pendidikan antara budaya ini adalah setiap pelajar dapat belajar mengenai budaya antara masyarakat lain. Seterusnya saya akan pas kepada rakan saya. Okey, saya Kenny Petrus Jaya Anak Jendan dari kumpulan 15. Sebagai kesimpulannya di sini, peradaban secara umumnya adalah sejumlah upaya dan pembangunan dari segi pemikiran dan perlakuan. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan negara bangsa yang maju. Jika kita mengamalkan etika dan peradaban dalam kehidupan, kita dapat bergaul dengan masyarakat dari berbagai kaum tanpa mengalami sebarang masalah. Kita juga dapat mengelakkan peristiwa isu perkauman yang telah berlaku berulang kali. Itu saja dari kumpulan 15. Terima kasih.